example solving system of linear equation dengan menggunakan Cramer's rule. Okay, so example number 1, use Cramer's rule to solve the system x plus 2y plus z equal to 3 to x minus y minus z equal to 4 minus x minus y plus 2z equal to negative 5. Okay, when we talk about solving the system of linear equation, sebenarnya kita nak mencari apa dia nilai x, apa dia nilai y dan apa dia nilai z. Okay, so sekarang kita boleh cari nilai x, y dan z dengan menggunakan Cramer's rule. Tapi perkara pertama yang awak kena buat adalah awak kena transform this system of linear equation, okay, daripada bentuk equation kepada bentuk augmented matrix. Di mana augmented matrix kita akan ada A x equal to B. Okay, matrix A adalah matrix constant, matrix X adalah awak punya variable X, Y dan Z, dan matrix B adalah this value, the right hand side, 3, 4 and negative 5. So now let's transform this system of linear equation into augmented matrix. Okay, so kita akan ada okay, the first one is matrix. Let's put our variable here. So awak tengok X ni duduk di kedudukan yang pertama, maksudnya kolom pertama adalah kolom X, kolom kedua adalah kolom Y dan kolom ketiga adalah kolom Z. So apa dia unknown ataupun apa dia constant yang ada untuk X? Awak ada 1 kat sini, awak ada 2 dan awak ada negatif 1. Dan untuk Y kita ada 2, kita ada negatif 1 dan kita ada negatif 1. Dan untuk Z kita ada 1, kita ada negatif 1 dan kita ada 2. Okay, so this one is how to transform from system of linear equation into augmented matrix. So dekat sini kita ada 3, 4 dan negatif 5. So sekarang kita dah ada augmented matrix. Okay, so now we want to solve our system of linear equation by using Cramer's rule. Di mana sebelum ni kita dah tengok formula untuk guna Cramer's rule. Kalau nak cari X, kita kena cari dulu determinant untuk matrix X bahagi dengan determinant untuk constant matrix. Okay, this one is matrix D. Okay, matrix D ataupun determinant untuk constant matrix. Untuk kita cari Y, kita kena cari dulu determinant of matrix Y bahagi dengan determinant constant matrix. Okay, dan untuk kita mencari Z, kita kena cari determinant of matrix Z bahagi dengan determinant of constant matrix. Okay, so ada 3 variable yang kita nak cari sekarang. Okay, so yang pertama kita cari dulu apa dia determinant untuk this matrix. 1, 2, negative 1, 2, negative 1, negative 1, 1, negative 1, 2. So awak ada banyak cara macam mana awak nak cari determinant. Saya percaya awak dah belajar. One of the cara adalah kita copy the first 2 column outside of this matrix. So 1, 2, negative 1, 2, negative 1, negative 1. Okay, then awak buat 2 kurungan. Di antara 2 kurungan ni ada tanda negatif. Okay, so kita akan darab the diagonal element, this one and this one. Okay, so 1 darab negatif 1, negatif 1, negatif 1 darab dengan 2 is negatif 2, plus. Okay, dia punya operasi adalah plus. 2 darab negatif 1 adalah negatif 2, negatif 2 darab negatif 1 adalah positif 2. Okay, plus 1 times 2 is 2, 2 times negative 1 is negative 2. Okay, itu adalah untuk kurungan yang pertama. Dan untuk kurungan yang kedua, kita akan darab diagonal elemen daripada bawah ke atas. Okay, so sekarang negatif 1 darab dengan negatif 1, 1, 1 darab dengan 1, 1 tambah negatif 1 darab dengan negatif 1, 1, 1 darab dengan 1 pun 1 tambah 2 darab dengan 2, 4, 4 darab dengan 2 lah 8. Okay, so sekarang kita solve this one. Negatif 2 tambah 2 kosong. Kosong positif, negatif minus, right? So kosong tolak 2 is negative 2. Minus with 1 plus 1 is 2. 2 plus 8 is 10. So negative 2 minus 10 awak dapat negative 12. Maksudnya this one is the value of D, determinant untuk matrix original ataupun matrix constant. Okay, so D awak adalah negative 12.
Okay, so ini adalah one of the cara untuk cari determinant. Awak boleh juga guna minor matrix untuk cari determinant. Okay, so now kita nak cari determinant untuk matrix X. Sebelum kita boleh cari determinant untuk matrix X, kita kena tulis dulu apa dia kita punya matrix X. So matrix X adalah awak gantikan all the constant in X column with this one. So 3, 4, negative 5. Okay, yang lain ni kita copy balik. 2, negative 1, negative 1, 1, negative 1, 2. So, kita kena cari determinant of matrix X. So, sekarang kita nak cari determinant of matrix X. Okay, so kita gunakan metodologi yang sama. Okay, kita copy dua kolom yang pertama ni keluar. So, 3, 4, negative 5, 2, negative 1, negative 1. Okay, dan kita lukis dua kurungan. Di antara dua kurungan ada tanda minus. Okay, dan kita akan darab diagonal element yang pertama daripada atas ke bawah. Okay, so 3 darab negatif 1, negatif 3, negatif 3 darab 2, negatif 6, tambah. Okay, 2 darab negatif 1 adalah negatif 2, negatif 2 darab negatif 5 adalah 10, tambah 1 darab 4 adalah 4, 4 darab negatif 1 adalah negatif 4. Okay, kemudian kita akan darab pula diagonal element daripada bawah ke atas. This one. Okay, so negatif 5 darab negatif 1, 5, 5 darab 1, 5, tambah negatif 1 darab negatif 1, 1, 1 darab 3, 3, tambah 2 darab dengan 4, 8, 8 darab dengan 2, 6, 16. So, sekarang kita solvekan. So, negatif 6 tambah 10 adalah 4. 4 tambah dengan tolak adalah tolak, betul? So, 4 tolak 4, kosong. Tolak dengan 5 tambah 3, 8. 8 tambah dengan 16, 24. So, kosong tolak 24, awak dapat negatif 24. So, ini adalah awak punya dx. Okay. Sekarang kita nak cari dy. So, apa dia dy? dy adalah determinant untuk matrix Y. So, apa dia matrix Y? Matrix Y adalah kita gantikan kolom Y. Okay, matrix Y adalah... So, matrix Y adalah kita gantikan kolom Y. Okay, kolom Y ni kita gantikan dia dengan this one. So, kolom Y kita gantikan dengan 3, 4, negatif 5. So, kolom X dengan Z sama. 1, 2, negatif 1, 1, negatif 1, 2. So, ini adalah matrix Y. So, sekarang kita nak cari determinant of matrix Y. So, kita akan gunakan kaedah yang sama untuk cari determinant of matrix Y. Okay, copy dua kolom. 1, 2, negatif 1. 3, 4, negative 5. Then put 2 bracket. And in between 2 bracket ada tanda minus. So now kita akan darab daripada atas ke bawah dulu. Okay, this one darab dengan this one. Okay, so awak akan darab 1 darab 4, 4, 4 darab 2, 8, tambah 3 darab negatif 1, negatif 3, negatif 3 darab negatif 1, 3, tambah 1 darab 2, 2, 2 darab negatif 5 adalah negatif 10. Okay. Dan kemudian kita akan darabkan this one daripada bawah ke atas. Okay, so awak ada negatif 1 darab 4, negatif 4, negatif 4 darab 1, negatif 4. Okay, tambah negatif 5 darab negatif 1, 5, 5 darab 1, 5. Tambah 2 darab 2, 4, 4 darab 3, 12. So, let's solve this one. 8 plus 3, 11. 11 minus 10 is 1. Okay, minus with negatif 4 tambah 5. 1, 1 tambah 12, 13. So, 1 tolak 13 adalah negatif 12. Ini adalah awak punya dy. Okay. Dan kita akan buat pula dz. So, apa dia dz? Okay, dz adalah determinant untuk matrix Z. Okay, di mana matrix Z awak kena gantikan kolom Z. Kolom Z ni gantikan dengan this one. So, kolom Z kita gantikan dengan 3, 4, negatif 5. Dan kolom X dan Y masih lagi sama. So, awak cuma kena salin. 1, 2, negatif 1.
2, negative 1, negative 1. So kita akan cari determinant untuk this one, untuk matrix Z ni. Okay. So kita guna kaedah yang sama, salin dua kolom. 1, 2, negative 1, 2, negative 1, negative 1, dan put 2 bracket. Okay, dan di antara dua bracket ni ada tanda minus. Okay, so awak akan darab daripada atas ke bawah dulu, diagonal element. Okay, so 1 darab negatif 1, negatif 1, negatif 1 darab negatif 5, 5 tambah. Okay, 2 darab 4, 8, 8 darab negatif 1, negatif 8 tambah. 3 darab 2, 6, 6 darab negatif 1, negatif 6. Okay, kemudian we work on the other side. So this one daripada bawah ke atas, kita akan darab diagonal element dia. Okay, so negatif 1 darab negatif 1, 1. 1 darab dengan 3, 3. Tambah. Negatif 1 darab 4, negatif 4. Negatif 4 darab 1, negatif 4. Tambah. Negatif 5 darab 2, negatif 10. Negatif 10 darab 2, negatif 20. Okay, let's solve this one. So 5 tambah dengan tolak adalah tolak. So 5 tolak 8, negatif 3. Tambah dengan tolak adalah tolak. So negatif 3 tolak 6, negatif 9. Tolak dengan 3. Tambah dengan tolak, tolak. So 3 tolak 4, negatif 1. Okay. Tambah dengan tolak, tolak. Negatif 1 tolak 20 adalah negatif 21. Okay. So sekarang kita ada negatif 9 tolak dengan tolak tambah 21. So dia akan jadi 12. So ini adalah dz. Okay. So sekarang awak dah ada awak punya dx. Okay. Awak dah ada awak punya dy. Awak dah ada awak punya dz. And also we have our d. So kita boleh cari apa dia nilai x, nilai y dan nilai z. Di mana menurut Cramer's rule, x adalah determinant of x bahagi dengan d. So determinant of x just now is negative 24. Okay. Bahagi dengan d. D kita adalah negative 12. So negative 24 bahagi negative 12 awak dapat 2. Maksudnya x is equal to 2. Y is determinant of y divided by d. Just now kita dah cari determinant of y adalah negative 12. Okay, so determinant of y is negative 12 and d kita adalah negative 12. So negative 12 divided by negative 12 akan dapat 1. So y is equal to 1. So z adalah determinant of z divided by d. So just now kita cari determinant of z adalah 12. Okay, so dz adalah 12 divided by d kita adalah negative 12. So 12 divided by negative 12 awak dapat equal to negative 1. Maksudnya we already solve the system of linear equation di mana kita dapat x is equal to 2, y is equal to 1 and z is equal to negative 1. Ini yang kita nak cari. Kalau awak nak check jawapan awak, awak just substitute nilai x, y and z ke dalam equation ni, kita dapat tak jawapan. Contohnya x is equal to 2, right? Y is equal to 1 and z equal to negative 1. So kalau kita substitute kat sini, kita akan dapat 2 tambah dengan 2 darab 1 tambah dengan negatif 1. So 2 tambah dengan 2 tambah dengan tolak is minus 1. So 2 tambah 2, 4. 4 tolak 1, 3. So dapat jawapan kat sini. Maksudnya jawapan yang kita cari, solution yang kita dapat ni adalah solution yang betul. So ini adalah solution macam mana cara nak solving system of linear equation dengan menggunakan Cramer's rule.